Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang saya baca di media ni, iaitu PRN Johor, pengundi perlu lihat rekod pencapaian PN. Ini kata Datuk Seri Azmin Ali yang saya baca ni. Dan apa yang saya baca di sini juga, dia kata lihatlah rekod PN. Walaupun dalam tempoh begitu singkat, negara hadapi krisis kesihatan, krisis ekonomi, namun kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan PN berjaya membawa negara keluar daripada krisis ini, malah diiktiraf masyarakat dunia, yang mana indeks pemulihan COVID-19 Nikkei meletakkan Malaysia di tangga ke-13 berbanding 115 pada tahun sebelumnya. Ini adalah kenyataan media yang saya baca ya. Banyak lagi panjang-panjang ke bawah tu, tetapi ini kenyataan saya sebagai rakyat biasa yang melihat kenyataan ini, yang mana pada saya ini hanyalah satu kenyataan politik Datuk Seri Azmin Ali untuk menyelamatkan Perikatan Nasional beliau. Kerana kita tahu yang mana apabila dia kata melihat pencapaian PN mentadbir negara ni, pencapaian apa yang kita boleh lihat kerajaan PN tu? Kerajaan yang mengkhianati mandat kawan-kawan beliau, menubuhkan satu kerajaan lain bersama dengan parti yang kalah. Itu yang kita rakyat Malaysia ni boleh nampak. Daripada pencapaian ekonomi apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, menambahkan hutang negara adalah. Kalau pentadbiran PN itu bagus, Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya mengurangkan hutang negara, itu adalah satu pentadbiran yang berjaya. Tetapi kalau seorang Perdana Menteri bersama dengan ahli-ahli kabinet yang dilantik seperti juga Datuk Seri Azmin Ali yang hanya ingin mengekalkan kuasa, yang mana ingin bercita-cita menjadi mungkin timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan, sama seperti bos beliau iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Hanya itu saja sebabnya rekod pencapaian itu nak kita rakyat melihat. Maka dengan jelas di sini bahawa kegagalan itu telah pun dilihat oleh rakyat. Kenapa PN itu ditumbangkan oleh parti yang bersama sekongkol menubuhkan kerajaan iaitu UMNO dan menggantikan kepada Perdana Menteri UMNO. Ini adalah jelas bahawa dalam satu kumpulan mereka tidak ada kerjasama, serta kerajaan yang dikatakan PN itu tidak kokoh, dan memang itulah kerajaan yang tidak ada pencapaian, yang mana menyiksa rakyat adalah. Kerana apabila nak cerita tentang COVID tu, kita waktu negara lain sudah pun membeli vaksin, kita pula lambat. Ekonomi negara kita ini, hutang bertambah. Ini adalah satu yang paling mudah rakyat baca. Saya bukan pandai-pandai nak mereka-reka cerita ataupun mengada-ngadakan cerita. Ini hakikat yang perlu Datuk Seri Azmin Ali jelaskan kepada rakyat. Lebih baik Datuk Seri Azmin Ali menjelaskan kepada rakyat kenapa beliau mengkhianati PKR, mengkhianati PH. Dan kamu selama ini duduk dalam PH dan diberi keistimewaan yang begitu banyak sehingga menjadi Menteri Besar Selangor, dan kamu mengkhianati. Jelas bahawa ada udang di sebalik batu. Kenapa kamu mengkhianat? Alasan yang saya boleh lihat adalah kerana kerakusan kamu dengan kuasa, dan kamu sudah pun apabila memerintah negeri Selangor mungkin melakukan perkara-perkara yang tidak betul. Kita tunggu saja. Apabila kerajaan kamu itu nanti jatuh, maka rakyat akan lihat seperti mana apabila kerajaan Barisan Nasional UMNO jatuh. Tetapi hari ini memang rakyat banyak yang tidak boleh nak bersuara, kerana apabila bersuara kita tahulah inilah satu pemerintahan yang boleh kita rakyat lihat juga sebagai kuku besi, sering menyekat suara-suara rakyat. Kerana mereka tahu bahawa kerja mereka dah salah dan takut bocor. Jadi tidak ramai rakyat bersuara. Tapi bila dah tersangkut nanti seperti mana kes-kes yang lain yang kita dah lihat, maka di situ kita akan tahu. Inilah yang berlaku. Jadi untuk kita nak mengatakan bahawa rakyat Johor yang nak mengundi PRN kali ini, nak melihat bahawa rekod pencapaian PN, ini adalah mimpi di siang hari. Rakyat Johor tidaklah sebodoh mana yang nak dibodohkan bahawa pencapaiannya ada. Memang Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Johor, tetapi harus ingat bahawa tidak keseluruhan boleh menang, dan mungkin di tempat beliau bolehlah. Dan kita tahu juga daripada mana dana-dana politik yang begitu banyak kerajaan PN ni ada. Seperti PRN Melaka yang lepas, mana datang duit-duit mereka yang banyak ni? Yang kita nampak sampai berlori-lori mereka punya bena banting semua semacam
gah sangat. Duit dari mana? Ini rakyat perlu lihat. Dan kita tahu, kalau betul kita lihat industri yang ada di Johor, perkilangan apa semua, banyak dah tutup pun. Yang ada yang tinggal lama-lama, yang mana mungkin kontrak dah nak habis, tunggu waktu aja nak move. Jika ekonomi itu bagus. Banyak kilang waktu PN memerintah, Tan Sri Muhyiddin memerintah, banyak yang pelabur lari dah. Ini nak pergi cerita lagi. Hari ini, kalau betul ada jasanya PN ni kepada rakyat Malaysia, itulah yang saya perkatakan. Tarik sokongan. Tekan butang yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin perkatakan. Tarik sokongan, buat pilihan raya. Kita tengok PN, BN, PH bertanding. Mana di situlah kita nak tahu siapa yang kuat. Tidak perlu lagi Perikatan Nasional ni sibuk nak bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan UMNO. Kalau betul kuat, lawanlah. Tapi apa yang berlaku hari ini? Masih lagi duduk di bawah ketiak UMNO. Tidak malu ke? Jadi tidak perlulah Datuk Seri Azmin Ali nak mengampu bos kamu tu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana kamu orang tu bersekongkol juga sebagai ahli politik yang mana menyusahkan rakyat Malaysia. Satu hari nanti apabila kerajaan ini tumbang ataupun diganti dengan pimpinan yang lain, maka tidak ke mana. Kami rakyat ini menunggu saja. Jadi kami rakyat ini nakkan keadilan, nakkan kesuksesan kepada negara ini. Bukan kamu orang ahli-ahli politik yang rakus menjarah harta negara ini untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pribadi. Hari ini perlu rakyat ubah dengan reformkan yang mana sepatutnya apabila pilihan PRN di negeri Johor ini, rakyat perlu melihat parti mana yang rakyat nak undi, yang mana rakyat merasakan ketelusan, yang mana rakyat rasa nak perubahan, maka undilah parti itu demi untuk rakyat itu sendiri. Apa yang kita lihat selama ini, apabila PN ini memerintah, memang jelas ini adalah kerajaan yang bukan mandat rakyat, kerajaan pengkhianatan. Jasa apa? Jasanya adalah menipu rakan sepasukan dalam komponen parti, yang mana apabila PH dah memerintah, apabila mereka dah berjaya menang dan atas mandat rakyat, mereka keluar menubuhkan kerajaan baru bersama dengan pengkhianat yang lain serta parti yang kalah. Inikah yang kita nak pertontonkan kepada rakyat bahawa ada jasanya kepada negara? Kamu orang dah pun menipu mandat rakyat. Inilah yang kita lihat. Dan apabila saya lihat banyak pula komen yang mengatakan 22 bulan itu gagal dan nak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu ini, menyalahkan PH. Sekarang ini, orang yang membuat kerja ini, kalau kita nak lihat gagal, adalah disebabkan oleh siapa Perdana Menteri waktu itu? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Siapa menteri dia hari ini yang ada dalam kerajaan? Kenapa perkara ini gagal? Kerana yang kita nampak hari ini gagal, maka mereka-mereka ini memang tidak layak untuk menjadi menteri. Jadi, yang ada hari ini, yang daripada PH, yang gagal ini, siapa yang lantik? Adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka dia siapa? Itulah dia. Geng-gengnya Datuk Seri Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka-mereka yang ada nih. Jadi hari ini mereka masih kekal dalam kabinet yang ada. Jadi mereka-mereka ini adalah pemimpin yang kita rakyat Malaysia boleh tolak kerana mereka ini gagal. Dan kalau kita lihat mereka nak katakan PH bersalah, mereka inilah penipu-penipunya. Penipu-penipu politik, penipu-penipu elit politik yang kita lihat hari ini. Jadi untuk dia nak mengatakan ada pencapaian, saya sebagai rakyat, saya kata pencapaian mengkhianat ya nomor satu. Pencapaian untuk negara tidak ada kerana mereka menambahkan hutang, tidak menurunkan hutang negara. Itu sajalah yang kita rakyat boleh nampak. So itulah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini, yang mana memang saya kritik Datuk Seri Azmin Ali ini dengan kenyataan yang pada saya cuba memperbodohkan rakyat, cuba memperbodohkan pengundi yang ada di Johor, yang mana ini adalah untuk PRN negeri Johor. So itulah pencerahan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Thank you.